Okay dah? Kan? Okay, dapat tak? Suruh ke laptop. Okay, so apa yang awak boleh conclude daripada step and plot ni? Banyak. Apa? Paling banyak ada banyak mat kat Apple ni kunci point. So you can see that the marks for the students are better in May compared to in April. Sebab kat May kita nampak dia ada dekat sini. Ada orang yang dapat. And then basically ramai yang dapat kat sini lah. Berbanding dengan April, paling tinggi pun sampai 61. Okay, so that's how you conclude from the given stem and leaf plot lah. How do you compare the data pattern that you have between months menggunakan stem and leaf plot? Boleh? Okay, now kita pergi kepada dot plot pula. A mathematics quiz and a science quiz are held at SMK Bestari in conjunction of mathematics and science quiz. 20 people take part in the quizzes. The diagram below shows two dot plots of the score obtained by the people. Okay. Which set of the data shows a wider dispersion? Okay, macam mana kita nak tahu dia ada dispersion yang besar ke dispersion yang kecil? Kita ambil maximum value minuskan dengan minimum value. So 15 tolak 8 dapat berapa? Betul. So 15 tolak 9 6. Jadi yang mana dia punya wider dispersion? Sebab yang value range dia lebih tinggi. Okay, berbanding dengan max quiz walaupun satu markah beza ni. Jelas? Okay, which class wider dispersion? Okay, kalau awak nak buat sini pun dia lebih panjang kat sini berbanding yang ini pendek sikit. Jadi higher difference in value, science quiz lah 7. Okay, between the score of science and maths quiz, which people achievement is better? Matematik. Okay, kenapa matematik? Dia punya highest tu lagi banyak. Dia punya banyak yang most. Okay, cuba tengok dia punya pattern. Scatter ni kat mana? Scatter ni more like kalau untuk matematik more yang you're right. So you can see that mathematics students score better in mathematics quiz because the data pattern shows that the data are more to the right compared to science which is more to the left. Faham tak? Maksudnya kalau data tu dia lebih ke kanan, data tu lebih bagus lah. Lebih tinggi dah markah dia berbanding kalau kita ke kiri. Okay? Dia lebih rendah markah dia. Jelas? Concentration dia lebih kepada kanan. Kalau kat sini concentration dia lebih kepada kiri. Boleh? Okay, so awak tulislah. Awak boleh tengok juga jawapan tu daripada buku teks yang saya bagi dalam Telegram. Okay? Alright, now kita nak pergi kepada measures of dispersion. Ada 4 jenis measures of dispersion. Sebalik. How many measures of central tendency that we have learned? 3. Apakah? 3. Okay. Bezakan measures of central tendency dengan measures of dispersion. Dispersion ni dia nak tengok macam mana data yang kita ada tu scattered. Taburan data tu macam mana. Okay. Tapi kalau central tendency ni kita lebih nak tahu dia punya keseluruhan data. Dia tak fokus lah. Faham tak? Nak tengok mean ke, nak tengok mode ke, nak tengok median ke. Tapi kalau dispersion ni nak tengok data tu secara terperinci. Bagaimana taburan dia. Okay. So ada 4 jenis. Range, interquartile range, variance and standard deviation. Ada 4. Yang ini lebih banyak formula.
Boleh? Okey. Dia tak keluar. Kosong Serah. Jadi dia dah. Betul-betul. Okay, so macam mana nak cari range? Range of an ungroup data is the difference between the largest and the smallest value. Okay, tengok dekat different set of data ni. Macam apa range dia? 40 minus 40. Berapa? 26. 26 ke 36? 26. Okay, so range dia adalah 26. Okay, tengok dekat sini pula. Determine the range of the above data. Kita nak ambil number of people. The range of score lah kan. Number of students tu apa? Frequency. Very good. So awak akan ambil 8 tolak 2 dapat berapa? Nah, okay, jelas range. Jelas range? Okay, now nak pergi in quartile range. Bukan interquartile range. So interquartile range adalah, saya tulis kat sini. Interquartile range adalah awak akan ambil kuartal yang ketiga tolak kuartal yang pertama. First quartile minus third quartile. Jelas? So macam mana nak tahu first dengan third dan first quartile? Third quartile minus first quartile. Okay, jelas? Q3 minus Q1. Okay, so macam mana kita nak cari? So saya tunjuk satu saja. Tengok dekat A ni. So dia dah susun siap-siap data kita in ascending order. So awak kena susun data awak tu dalam ascending order. Ini untuk input data IA masuk ke 4, 4, 6, 8, 10, 13, 15, 16, 20, 22, 23. Okey. Awak boleh baca secara lanjut daripada buku teks buku surat 220. Tapi saya malas nak masukkan dalam ni sebab saya rasa lebih mudah kalau saya terangkan. Okey, cari median dia dekat mana? Okey, kat mana median dia? 13 ke berapa? 13 kan? Okay. So, median ni kita panggil sebagai second quartile. Q2. Okay, so first quartile will be the middle of this. The middle to the right ni. To the left, sorry. Okay, so you take 6 as your first quartile and then 20 as your second quartile. Okay, so kat sini third quartile. This one will be first quartile. So, itu quartile dia adalah 20 minus 6 become 40. Jelas? This is when you have an odd number of data. Bila jumlah data awak odd numbers, this is how you do it. Determine the Q2 dulu, the median first, and then baru you cari first quartile on the left, and then third quartile on the right. Okay, kita cuba soalan yang ada even data pula. Nombor berapa? 2, 4, 6, 8, 9. 2, 4, 6, 8. Okay, C. Yang B tu awak boleh buat sendiri boleh? Okay, C. Kita tengok. 2.3, 2.5, 2.5, 2.6, 2.8, 2.9, 3.0, 3.2. Okay, kalau kita ada even number of data, the median tu dekat mana? Between 2.6 and 2.8, betul? So this is your median. Faham? Okay. So now it will be here, betul? So what is the value there? The 2.6 plus 0.2 and 2.6 plus the 0.8 over 2. 7 ke 7.5? 7 kan? Okay. So maksudnya bila dekat sini median awak, kat sini median awak, so awak punya sekarang ni
First quartile, third quartile. Nampak tak? Jadi, first quartile will be here. And then third quartile will be here. So, kat sini berapa? 2.5. 2.5, 2.95. So, dia punya interquartile range adalah 2.95 minus 2.5 will give you 0.45. Boleh? Okay, so saya rasa B tu tak ada masalah lah kan Kak Wan buat, betul? So that's how you do the interquartile range for ungrouped data, which is not in the frequency table. But, saya tak masukkan. Apa yang ni? Dia ni. Kalau saya tak masukkan yang ni, itu dah tak save. Okay, saya nak tunjuk what if you have ungrouped data tapi dalam bentuk table. Okay, contohnya awak ada macam ni. Okay, contoh kita ada yang ni Okay, ini untuk dispersion interquartile range for ungrouped data tapi dalam bentuk frequency table. Faham tak? Okay, ini kan kita bagi frequency table. Ungrouped data tapi bukan dalam bentuk frequency table. Kalau group data kan dia ada kelas size 1 hingga 10. Itu group data. Ini ungrouped data. Tapi diletak dalam bentuk table. Okay, yang ini ungrouped data tapi tak ada dalam bentuk table. Okay, ungrouped data ada dua jenis, dalam bentuk table, dalam bukan bentuk table. Okay, so kalau di dalam bentuk table, apa yang awak kena buat? Awak akan cari dia punya total frequency. Find dia punya total frequency. Berapa total frequency dia? Frequency of person. Tambahkan semua ni, dapat berapa? Faham kan? Okay, so awak cari first quartile. First quartile, saya buat Q1 faham Faham. Okay, Q1 adalah 1/4 daripada total frequency. Okay. Q3 pula ada berapa? 3/4 daripada total frequency. Okay, now 1/4 out of 44 is what? 11. Maksudnya dia adalah data yang ke-11. Faham? Position yang ke-11. Yang ini position yang keberapa? 3/4 darab 44 dapat 33. Betul? Position yang ke-33. Alright. So now, cari position data ke-11. Okay. Ni 1 hingga 3, betul? 4 hingga 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Mesti kira. Sampai berapa ni? Keempat ke 5? Keempat. Jadi 35 hingga? Okay, pasal 42 hingga 4. So, waktu tu 4. Faham tak? Right, now, data yang ke-11 kat mana? Dekat sini kan? So, 4. Alright. Data yang ke-33 dekat mana? Sini kan? So, 6. So, the interquartile range adalah 6 minus 4. 6 minus 4 is 2. Jelas? Should I continue or should I stop?
stop dan masuk stop. Continue tu apa? Continue nak belajar lah. Sila belajar apa pula? Very good. Same. Betul. Kalau yang ni, dah kisah. Dia on ke disambung? Boleh? Dia adalah berdasarkan dia punya total frequency kurang kuat. Okay, boleh? Okay, now, variance and standard deviation. Okay, variance and standard deviation are the measures of dispersion commonly used in statistics. Maksudnya, kalau awak tak dapat tengok mean, kalau mean kedua-dua data tu sama, awak boleh pergi kepada variance ataupun standard deviation. Okay, sebab standard deviation dan variance ni lebih melihat pada lebih kecil, lebih dalam. Okay, so variance is the average of the square of the difference between each data and the mean. So the standard deviation pula is the square root of the variance, which also measures the dispersion of the data and determines its mean. Okay, variance ni simbolnya adalah sigma. Standard deviation pula maksudnya dia adalah square root of variance. So you know the formula for variance, then you can get the standard deviation by having the square root. Jelas? Okay. Now, percuma yang ini. This, kalau awak nampak ini adalah formula untuk cari variance untuk ungroup data. Boleh? So, awak boleh pilih nak guna yang ini atau awak boleh pilih nak guna yang ini. Kalau saya lebih suka yang ini. Yang itu. Yang ini. Okay, ini apa? Mean. Mean, very good. So, what you have to do? Cari apa? Okay, cari sekarang. Mean dia. Tambah mana? Sini. Sekejap. Kita boleh tambah lagi. Betul. Oh, sorry. 4.4. Okay. Now, cari ini pula. Total frequency kan? Summation of x squared. What's that? Summation of x squared maksudnya 2 square tambah 4 square tambah 2 square. Ha? Kenapa nak square? 4. Okay, now. So the variance are 106 bahagi 5 tolak 4.4 square sama dengan berapa? Bagi 5 1.84. Ada punya standard deviation? Ha? Kalau standard deviation square root dia. Jelas? Senang je cari standard deviation. Okay, saya nak Jenny boleh buat tak? Boleh. Okay, what if you have the output data but in terms of table? Tengok nama aku. Kalau you tak buat, nama aku. Okay, nama aku. Nama aku. Yang pink tu. Nama option apa? Ever data. X lah kan? Lebih often frequency. Ambil. Oh, FX. FX over factor F. Dah tak ingat dah tu.
Scientist tu saja ada. Mata saya pula. Asmat. Doktor darah tinggi berapa? 5. So, tambah 5 tambah 2 tambah 5 tambah 8 bahagi. That's the story. Sama. Okay, now. Dah. Okay, so untuk sekarang ni dia akan guna formula macam mana pula? Dia punya variant adalah apa? Total of F darabkan dengan X kuasa 2 bahagi total frequency tolak mean square. Faham? Okay, so what you're going to do sekarang adalah 3 darab kosong square tambah 5 darab 1 square tambah 8 darab 2 square tambah 2 darab 3 square tambah 2 darab 4 square bahagi 20. Tolak 1.75 square. Berapa kat sini? Ha? Kalau lebih depan tu, orang kata dulu insyaAllah. Cepat. Kalah. Kalah. Berapa? 1.13. Yeah. 8.0572. Yeah. 4 decimal places. Kalau ambil 3 mana? Kalau ambil kalau standard deviation, kalau balance awak 4, you punya standard deviation mesti 4. Faham? Okay. Alright, now your homework. 1, 2, 3. Homework dan kita homework kan? Mana? Practice 8.8. Asal tadi belum main on sampai on dia. Ada baik.